Okay, it's been recorded. Okay, berkenaan dengan ellipse saya kata saya nak mulakan dengan ellipse. Saya rasa untuk kita memahami ellipse dengan lebih mudah, sebenarnya kita ada dua jenis ellipse. Kita duk hafal B lebih besar dari A lebih besar dari B and so on. However, kita mulakan dengan standard equation dia stands ellipse. X tolak H per A kuasa 2. Kita buka lah, nak bagi kamu nampak yang mana. Kuasa 2 per A kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 per B kuasa 2 sama dengan 1. Okey. So jadi persoalan kat sini, kita dah tahu HK. HK adalah center. Saya tak nampak. Tak nampak apa? Saya tak present. Sorry, saya record tak present. Sorry tidak. Your entire screen. Share. Thank you. Okay, saya rasa dah share. Okay. Yang ni mudah. HK daripada awal kita guna untuk circle adalah center. Tetapi ada banyak lagi term yang kita kena ingat sebenarnya. Okay. Kita mulakan dengan lakaran kasar. Yang ni saya rasa senang nak ingat. Katakan kita ada satu ellipse. Okey, saya juga nak lukis paksi Katakan ni paksi X dengan paksi Y. Okay, which one is A and which one is B? Okay, A senang kalau kita nak kata value of X. Di mana-mana lah, tak kisah di atas paksi X apa dia, di X sebab ini kalau center kosong. Kalau B pula adalah value of Y. Okay, so kalau kita dapat, tak apa, saya habiskan dulu dengan ayat saya. So ini kalau C dia fokus kepada focus point or foci, sebab ada dua. Kita ellipse dia, kita ada kiri kanan, atas bawah. Okey. Tetapi untuk kes ini, mana satu adalah vertices. Vertices. So saya nak ambil langkah mudah. Lagi senang kalau kita ingat, katakan ini adalah center. Okey, center senang lah. Tetapi kita tengok bahagian mana yang lebih kecil, maksud saya lebih kurus. So dalam kes ini, kita boleh lihat paksi X, nilai X tu lebih panjang. Nilai B, value Y tu lebih pendek. Jadi kita tengok fokusnya adalah somewhere around here. Fokus ada kiri kanan. Dan bila ada fokus, kita ada garisan dekat fokus tersebut dinamakan sebagai lattice rectum. Itulah lattice rectum. So saya lukis lattice rectum kat sini. Lattice rectum adalah garisan yang selari dengan fokus. Lepas dah siap fokus, kita ada directrix. Dia macam cermin kepada fokus, dia simetrik dengan fokus. So that is directrix. So katakan sini nilai dia sama panjang dengan sini. Ini adalah directrix. Okey, di manakah vertices? Saya lupa nak cakap tadi. Vertices ialah titik hujung ini. Ini adalah vertices. Kamu boleh bayangkan center, fokus dan vertices berada di atas satu garisan lurus yang sama. Okey. So, saya ulang. Center, fokus, vertices pada ruang yang lebih kurus. Okey, kurus So dalam kes ni, sometimes ni yang salah Kalau student bahaya, kalau dia ingat kalau dalam kes ni pasti X lebih panjang, value X lebih panjang, Y lebih pendek.
Bahaya kalau kamu ingat vertices di atas. Alright? Vertices sentiasa berada pada garis yang lebih panjang. Dalam kes ni X lebih panjang, maka vertices di bahagian yang panjang. Bila ada vertices, satu line dengan fokus, satu line dengan center. Alright. Dan baru kita tengok kepada apakah dia major axis dengan minor axis. Tadi kan saya cakap dalam kes ini, in this example, particular example, okay, A is longer than B. Okay, jadi major axis simply states as yang lebih panjang, garisan merentasi center, focus dan juga vertices. So inilah major axis. Yang panjang ni, sekejap saya lukis. Ni major axis. Major namun, major kan, dia lebih panjang. Lawan kepada major axis ialah minor axis. Ni minor. Maka center, focus dengan juga vertices tidak berada atas minor axis. Dia berada pada major axis yang lebih panjang. Okay. Ini asas dulu ya. So saya ulang balik. Kita pertama, kita ada center. Saya nak recap nak tulis kat mana ni. Okay. First of all, daripada center, okay, kita ada beberapa elemen dalam ellipse. Center, sebelah center adalah fokus. Dan sebelah fokus adalah vertices. Ingat fokus dengan vertices ada kiri kanan. Dan macam tips saya nak bagi supaya kita tak kiri lukut harap-harap lah. So benda ni berada pada major axis. Satu line. Okay. Dan fokus pula adalah pada lattice rectum. Dia adalah garisan yang selari dengan fokus. Saja saya tulis kat sini. Selari. Bolehlah kot saya ingat macam ni. Okey. Apa lagi yang tertinggal? Ialah fokus pada garisan lattice rectum. Lattice rectum, bila kita dah ada lattice rectum, dia ada kaitan dengan directrix. Directrix, jarak dia yang macam saya tunjuk, lattice rectum, dia lebih kepada sini lah, fokus kat sini atas paksi S ni, dia sama jarak dengan fokus, plus minus of the jarak antara fokus V, fokus vertices dan juga vertices dengan directrix. Ambil masa nanti kita tengok term-term ini supaya kalau kamu mahir dan lagi senang kita nak ingat formula tu lah pada pendapat saya. Okay? Alright, jangan interrupt lagi, jangan tanya soalan lagi. Okay, kita tengok kepada dua jenis. Okay? Sebab dia banyak formula yang mana saya pun tak ingat. Saya rasa better kita faham konsep dulu. Okay, tadi kita dah pergi kepada kes ini. Kes ini. Alright, kita tengok yang kes yang mana dia memanjang pada paksi X. Alright. Assuming the center is kosong-kosong. Kalau HK pun tak ada masalah, dia just bergerak je center dia. Alright, saya lukis besar sikit. X, Y. Okay, dalam kes ni saya lukis alright. This one is very clear cut. Pasti X, a value of X lebih panjang daripada Y. Maka kita boleh katakan kes kat sini ialah A lebih besar daripada B. Alright. Ingat balik, bila nak jawab soalan nanti, harapan saya, ingat balik apakah center dia. Kita fokus kat center dulu. Center adalah segalanya. Jadi kita kena tahu dulu koordinat HK. Melainkan kalau dalam soalan dia tidak diberi, dia terbaliklah, dia suruh kamu daripada bagi pada V, kamu kena cari H. Dah ada center, kita ada fokus. Fokus dia, okay, center, fokus kat sini. Fokus ada kiri kanan, fokus 1, fokus 2. Dan kita ada, vertis. Ni saya ulang balik je, saya faham. Vertis yang pertama, vertis yang
kedua. Alright, kita cuba masuk equation kat sini Okey, dia cakap A lebih besar daripada B. Okey, X tolak H kuasa 2. Okey, kali ni saya letak nilai A lah sebab dia kata A lebih besar. Saya letaklah sini 25 boleh? Tambah Y tolak K kuasa 2 per, katakan sini 9 boleh? 16 Ini kes yang mana pasir A lebih panjang. Jadi apakah nilai A kat sini? Okey, sama dengan 1, saya lupa nak tulis. Kita tahu yang ni adalah A kuasa 2. Okey, A kuasa 2. Jadi nilai V adalah, okey, saya letak H Let's say this H is 0, 0. Bagi kamu nampak dulu, 0, 0. Okey. Jadi dia akan jadi equation X kuasa tolak 0 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2 per 25 per 16 sama dengan 1. Okey, kita boleh tahu nilai V kat sini. Nilai V adalah 0 tambah, okey kita tahu A dulu A sama dengan 5 sebab bawah ni adalah A kuasa 2, maka A adalah tambah tolak 5. Tapi kita 5 lah. Okay, so kat sini V ni adalah pada titik 5, 0. Dan V2 kat kiri ni adalah negatif 5, 0. Ini untuk V. Dan apakah kita buat dengan nilai B pula? B for ball B. B dia pada garisan yang pendek tetapi dia bukan vertices B sebab dia lagi pendek. B kat sini ialah tolak 4, koordinat 0 tolak 4 sebab dia pada paksi Y. Betul-betul atas paksi Y 0 dengan negatif 4. Ini jadi 0, 4. Alright. Once we already know about A, kita tahu yang mana lebih panjang, kita tahu nilai B, dalam kes ni B lebih pendek, dan kita boleh cari fokus. Tadi center dah settle, vertices dah settle. Sekarang ni kita fokus kepada focus or foci. Dan fokus macam saya bagi cakap tadi, dia berada selari dengan vertices. Dalam kes A lebih panjang, maka dia berada pada paksi selari dengan paksi X. So fokus ni. Fokus diberi oleh nilai C dia kita cari nilai C kuasa 2 sama dengan, okey, ni jadi persoalan. Kita ada dua formula kat sini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dan juga ada B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Again, once we already know which one is longer, in this case A is longer, saya bagi tak tahu lah, ni cara saya ingat lah. Kita ambil yang besar tolak yang kecil. Ambillah A kuasa 2 sebab A lebih besar. Kalau kita tolak, dia mesti nilai positif. Kita nak make sure C kuasa 2 ni positif. Kalau dia negatif, dia tak boleh jadi C kuasa 2, betul? Sebab kalau negatif mesti positif. Dia tak boleh nilai negatif kat sini. Ni always positif lah. Okey. Jadi dalam kes ini, apakah nilai C? Jadi C kuasa 2 dulu sama dengan A kuasa 2. Bawah ni dah memang A kuasa 2. Ni dah memang A kuasa 2. Ini memang B kuasa 2. Ambillah 25 tolak 16. Jadilah C kuasa 2 kamu adalah 9. Tetapi ini bukan nilai C. Nilai C adalah tambah tolak 3. Maka kat sini kita dah tahu dah koordinat untuk F1 kat sini. Koordinat F1 adalah pada paksi X ialah 3, 0. B bahagian negatif ialah negatif 3, 0. So, center settle, focus settle, vertices settle. Dan kita pergi kepada latest rectum.
Nama tak senonoh. Okey. Lattice rectum. Lattice rectum dia serenjang perpendicular pada F. Mana dia? Inilah lattice rectum. Tapi lattice rectum kita tak, dia bukannya koordinat, dia adalah satu garisan yang bertembung pada fokus. So soalan yang boleh ditanya dalam kes ini adalah length of lattice rectum. Okay, saya kena padam sikit kalau tak nampak. Okay, length of lattice rectum. Again, you have two formula. Length of lattice rectum. Okay, untuk kalau ini terbalik. Kalau A lagi besar, kita ingat dia di bawah. Bawah lebih besar dalam kes ni. So sebab A lebih besar, kita ingatlah bahawa A sentiasa di bawah. Cuba kita cari length of lattice rectum kat sini. Kita dah tahu nilai A adalah 5, B adalah 4, C pun kita dah tahu 3. So beres. Tapi formula ni tak melibatkan C, so it's okay. So 4 kuasa 2, 4 kuasa kita dah tahu dah tadi, tapi kita tulis juga 4 per 5. Ingat 2B kuasa 2, B kuasa 2 ya, per A. Jadi kita dah tahu B kuasa 2 tadi. Jadi 2 kali 16 per 5. Masuk dalam kita dia jadi 32 per 5. This is the length of lattice rectum. Okay, panjang tau, bukan dia punya jarak. Okay, I think we left with one more important component that can be asked. Ialah dia punya directrix. Directrix, saya ulang, kita dah tengok kat sini. Kalau ditanya lah dalam ni dia tak tunjuk kan, tapi let's say lah kalau dia tanya. Okay, so directrix dia ibarat cermin kepada F, fokus. Jadi bayangkan sini adalah jarak dia berapa? 3 dengan 5, 2, so ni jadi 7, kosong. Ni koordinat pada persimpangan ini. So directrix adalah sini. Pada garisan X sama dengan 7. Dia bukan koordinat, dia adalah garisan. So jadi F dengan V, jadi V dengan garisan directrix. So sama juga bila ada kanan, dia mesti ada kiri. Sebab kita sekarang ni sembang untuk pasir X. So di kanan dia kiri. So directrix di sini. So jarak dia sama juga, negatif 3, negatif 5. So jadi negatif 7, kosong. Izinkan saya cakap kat sini, kenapa saya balik kepada komponen-komponen teori ni balik. Sebab saya bukannya orang yang kuat menghafal formula. Kadang-kadang soalan kita tak tahu nak guna formula mana satu, betul? Jadi kalau kita faham komponen-komponen ni, hubung kait antara setiap satu ni, yang mana saya cakap tadi fokus diselari dengan lattice rectum. Directrix dia ada kaitan dengan fokus, dengan lattice rectum pada garisan yang sama. Kalau kamu faham ni, kalau center tu bergerak pun kepada nilai lain, center sekarang ni kosong-kosong, senanglah nampak. Kalau dia bergerak lain, itu nanti kamu akan ada masalah. Okey. Sekarang ni kita dah sembang lagi pada kes yang mana A lebih besar daripada B. Pada seterusnya, lepas ni saya nak bagi tahu kalau nilai tu bukan kosong-kosong center, nilai dia lain, 01 ke 23 ke, nanti itu kita akan bincang. Tapi masih dalam kes A lebih besar daripada B. Okey, sebelum saya proceed, ada soalan?
Okey. Kalau tiada, okey, saya cuba kita main dengan kalau kita gerakkan kosong-kosong. Bila gerakkan kosong-kosong ni jadi lagi banyak formula. Oh, tengok ni, H tolak, H tambah, tak cakap lagi vertices apa semua. Alright. Sekarang imagine kita tidak berada pada paksi X dengan paksi Y. Okay, ni paksi X kita, ni paksi Y. Namun titik center kamu berpindah kepada titik, saya ambil yang apa, katakan ni apa ni, satu-satu lah, kita susahkan sikit-sikit, satu-satu. This will be the center. Alright, so when I want to sketch the ellipse, dia jadi, okay, bayangkan di tengah. Aduh, lari sikit. Boleh ke kita naikkan? Boleh. Okay, katakan macam ni. Okay, dalam kes ini center kamu adalah satu-satu, maka H K center is 1, 1. Okay, bila dah ada center ni, cadangan saya ialah lukis terus major axis. Penting. Sebab major axis, semua benda ada atas dia. Lukislah hudung-hudung. Major axis di sini, betul? Ini adalah major axis kita, dia panjang. Minor axis dekat yang pendek lah. Tapi saya saya tak mau lukis sebab takut kabut sangat nampak ni. Alright. Now, where is the... Okay, saya bagi equation juga. Equation kali ni, saya akan gunakan A yang sama macam contoh sebelum ni. A adalah, berapa tadi? Sorry, lupa. 5. B adalah 4. Dan C pun adalah 3. Ni sama nilai sebelum ni. Bayangkan ellipse tu size sama. Cuma dia ubah center je. Okay? Alright, settle. Bila kita dah center satu-satu kat sini, jadi kita boleh tahu fokus, kita boleh tahu vertices. Okay, key point kat sini ialah nilai value of A lebih besar daripada B, maknanya dia lagi panjang pada paksi X daripada paksi Y. Beza dia sekarang ni, contoh ni dia tidak berada pada paksi tu betul-betul. So memang penting untuk kamu lukis bagi saya lah major axis tersebut. So major axis, bila kita dah tahu, okay, so ini dia punya fokus, ini adalah dia punya vertices. Bahagian kanan. Bahagian kiri, ini adalah fokus kedua dan ini adalah vertices kedua. Okey, cuba kita cari koordinat F dengan V. Benda dah settle, bukan settle sangat lah, kira senang nak buat once kita dapat identify apakah nilai A, B dengan C. Penting, memang penting. Alright, sekarang ni koordinat fokus. Alright, nilai X tidak, nilai X akan berubah, nilai Y masih kekal. Sebab apa? Sebab kita tak bergerak daripada paksi Y ni. So F kat sini adalah 1 tambah berapa kat sini adalah nilai C. Okey? Tambah kat V ni adalah nilai A. Saya tunjuk ni kat 1X ni, X. Jadi fokus kamu, dia hanya berubah pada paksi X. Sebab sekarang ni X kita lebih panjang, jadi paksi dia berubah pada paksi X. Jadi dia akan jadi 1 tambah C, fokus C is 3. Nilai apa yang kekal adalah nilai Y. So dapatlah fokus yang pertama ialah 4, 1.
Dan bila ada kanan, kita ada kiri. Yang kiri pula 1. Kita ambil center ni, yang center ni H minus C 3. Apa yang kekal adalah paksi Y punya value 1. Jadi negatif 2 dan 1. So sini adalah saya tulis balik adalah negatif 2 1. Ini adalah 4 1. Okay, now we talk about vertices. Vertices sama juga konsep dia dengan fokus tadi. Kamu ambil 1 H tambah A. Nampak A saya dah lukis kat sini, tambah A 5. Yang berkekal adalah paksi value paksi Y. Dan ada 1 tolak 5 kekal pada paksi Y. 6 1 dan juga negatif 4 1. So saya tulis balik kat sini 6 1 dan juga sorry tak nampak, negatif 4 1. Alright. Sekarang ni, apa kita buat dengan nilai B? Nilai B pun kita boleh cari koordinat, tapi saya tak tahulah adakah soalan yang sesuai untuk ditanya. B sekarang ni sebab dia lebih kecil. Bila kecil, dia lebih minor. Maka dia pada minor axis kat sini. Allah, saya ingat ya. Okay, Adam straight sikit. Oh. Okay. Biarlah, halal Alright. So ini yang bukannya vertis, bukannya vertex, vertex pada panjang, tetapi still kita boleh tahu koordinat ni. Tapi kita tak ada term lah yang diberi kat situ, tapi dia ada dia punya cara kita nak cari dia punya koordinat lah. Memang tak ada term dekat yang pendek ni. Jangan kamu letak vertex pula, vertex pada major. Jadi sini koordinat dia yang berubah adalah paksi Y yang berubah. Dan yang ni kita ambil nilai dia, yang kekal adalah X, yang berubah adalah value Y. Iaitu sini jadi 1 di ke bawah tolak B. Hitam. Ini adalah B. Dan satu lagi koordinat naik atas B lah juga. Bila naik jadi tambah lah. So 1 tambah 4, satu lagi 1 tolak 4. So koordinat yang pertama ialah 1 5. Ini 1 5 kat atas ni. Dan bawah ni adalah 1 tolak 4 berapa? Negatif 3. 1 negatif 3. Okey, dengan harapan saya, kalau once kamu strong dengan benda ni, tak kisahlah center berubah ke mana pun, kita tak berapa pegang kepada formula tu semestinya. Formula membantu, tetapi kalau tak erti guna formula, tak ada guna. Okey, untuk soalan ni sama juga, saya boleh tanya, apakah length of lactus rectum dia? Length ada lagi ya saya boleh tanya? C kita dah cari length of lactus dia akan sama dengan yang sebelum ini. Kita akan ambil yang nilai besar di bawah. Ni kalau saya buat nota, saya akan macam ni lah nota untuk saya tadi. Jadi sama, B dia kita dah tahu 2 kali 4 kuasa 2 per 8. A adalah 5, sebab ni mungkin nilai yang sama dengan example sebelum ni, jadi 16 kali 2 32 per 5. Saiz ellipse ni adalah sama dengan contoh sebelum ni. Okey. Lepas ni saya akan pergi ke case yang mana
dia memanjang di part CY, iaitu B lebih besar daripada A. Dalam kes ni kamu kena fikir major axis berubah. Alright, major axis akan berubah. Okey, saya henti sementara untuk sebarang soalan. Atau nak bagi otak kamu kita brain jap, masuk jap information. Jap. Okey, saya harap masih okey. Okey, saya tengok anak saya. Okey, saya kembali. Okey, saya ada soalan kepada kamu. Soalan saya simple je, ialah dalam video Madam Intan, kepada yang tengok, ada tak dia tekankan pengenakanan pasal apa tu? Saya tak tengok, minta maaf. Sebab mungkin dia bincang exercise apa semua nota. Ada tak dia cakap macam saya tadi? Ada tak? Apa ni? Siano isu kisah apa ni? Tak bisa harus. Ada tak dia cakap macam yang saya ajar tadi? Atau berulang? Hello? Korang tengok tak video dia? Saya tak pastilah sir. Rasanya saya tak pastilah sir. Rasanya tak ada kot. Kamu tengok tak video dia? Dah tengok dah. Ingat-ingat macam tu je lah. Tak perasan. Dia macam yang dalam nota ke? Ha? Dia ajar benda yang sebiji macam nota? Dalam nota je. Okey, sebab macam ni kenapa saya tanya? Sebab dia kata kat saya lah, koordinat geometri ke ellipse, dia ada tercakap salah dalam video tu. Saya rasa saya forward kepada korang. Saya rasa mungkin jadi sebab kesilapan dalam nota tu. Saya rasa. Nota tu saya tak dapat baiki awak. Saya cuba nak baiki sebab nota tu dia orang paste image tau. Saya tak boleh type. Saya kalau nak buat, saya kena buat gambar baru. Saya kalau tekat lah. So make sure hati-hati dengan formula. That's why saya akan buat appendix untuk korang supaya korang tak salah formula. Alright. Lepas tu ni kita cakap je lah antara kita. Dia cakap ada soalan dalam kuis. Dia cakap, dia kata ada soalan tak dapat nilai, betul? Itu saya dengar pun terkejut juga, tapi dia kata ada satu soalan, saya tak tahu soalan mana, tak dapat nilai. Dia kata sebab dia terbalik. Dia terbalik formula tu. Ada tak korang perasan soalan yang tak dapat nilai? Betul? Ada sir, ada. Ada. Okey, kalau soalan macam tu, korang tembak je lah, betul? Betul. Alright. Okey. Sebab soalan tu nanti saya kena check balik seorang-seorang, yang mana jawab salah tu saya kena betulkan. Okey? Jangan risau. Sebenarnya hari tu dia ada cadangkan untuk buat request. Saya rasa kesian kat korang. Honestly, saya cakap kepada dia, kesian lah student dah study. Soalan mana saya tak tengok awak. Sebab saya pada masa yang sama saya koordinat subjek lain. Subjek lain tu saya buat soalan. Jadi soalan korang ni memang dia buat. Saya ingat dia okey dah lah. Okey?
Saya tak ingat soalan mana. Minta maaf kepada yang bertanya. Tetapi soalan itu saya akan betulkan. That's why dia cakap dia ada cadangan untuk buat request, yang mana saya bukan kata saya nak menentang, saya kurang seronok. Sebab hari tu dah berlaku perkara tu, then nak buat request balik. Allahuakbar. Lagi kena tunggu pula. Lagi lama pula. Kepada yang tak sempat jawab, itu sepatutnya tak terjadi. Kepada yang tak sempat jawab, sebab kita dah bagi masa 6, okey, katakanlah saya bagi tahu 7, 7:12 saya cepat-cepat bagi tahu. Dalam masa 5 jam tu kena cuba rebut masa. Okey. Alright, saya teruskan dengan sedikit lagi ellipse. Hari ni kita mau on teori balik. Kita nak perkuatkan teori. Ingat, teori lebih penting. Kalau tak faham teori, tak faham ni, susah kita nak jawab soalan. Saya menjadi masalah, susah nak jawab sebab notor salah. Saya check balik, saya check dengan buku yang latest tau. Buku latest daripada sahabat saya. Ini yang buku latest lah. So memang terbukti apa yang saya ajar tu masih kekal. Okey. Balik kepada asal ialah apa jadi? Okey, kita balik kepada sekejap. Alright. Saya present balik. Join the screen. Share. Yalah. Ayo, kacau lah benda ni. Alright. Kita balik kepada asal kalau kes yang mana. Okey, kali ni kita pergi kepada yang HK balik. Sebab kamu dah faham kalau kita tukar tempat, kita cuma kacau dekat nilai center tu saja. Dan saya akan cuba jelaskan supaya kamu tidak pening benda ni. Saya nak kamu semua faham niat saya. Alright. Bayangkan sekarang ni nilai B lebih panjang. Katakan center dia memang tukar tempat lah. Tukar center dia saya tukar ke sini. 1, 2 katakan. 1, 2 center. Dan dalam kes ini inilah okey. Inilah kamu punya ellipse. Okey, dalam kes ni jelas B lebih besar daripada A. Ingat, A pasti X, B pasti Y. Dan nak memudahkan kamu punya sketching, kamu mungkin kena sketching juga ialah kita tahu dia punya major axis. Major lebih panjang, major axis di sini. Dan segala fokus dengan vertices berada pada major axis. Jadi, katakan lakaran kasar saya, ini adalah fokus, bawah ni adalah fokus, yang kedua, atas ni adalah vertices, atas dan vertices bawah. Sebab dia main dekat pasi Y, dia tak ada kiri kanan, dia ada atas, bawah. Minor axis ialah sini, minor axis. Dan minor axis kali ni dia main dengan nilai A. Dia terbalik kat situ. Jadi untuk saya lakarkan secara kasar, manakah nilai C kat sini? Ialah C dan juga nilai sini adalah
nilai B. B lebih panjang. Dia bukan main dengan A dah, dia main dengan B. Alright. Sekarang ni saya cuba letak equation. Equation dia, kita dah tahu pusat dia berapa. Center X. Sorry. X tolak 1 kuasa 2 per, A kita tak assign lagi lah, nanti saya assign dengan A. Tambah Y tolak 2 kuasa 2 per B kuasa 2. Okey, katakan nilai A kali ni saya letak berapa nak letak? 3, 4, 5, 6, 80 100. Tak boleh. Besar sangat. 100 jadi B. Ini adalah 64. Okey. Sama dengan 1. Okey, beres. Sekarang ni apa yang kita ada nilai ialah A, kita ada nilai B. Saja saya assignkan ini jadi kecil supaya B lebih besar daripada A. Okey, sekarang kita nak cari nilai C. Alright, kita cari A lah dulu. Okey. So center dia kita dah tahu semua ialah 1, 2. Sekarang ni kita tak tahu lagi nilai fokus, namun kita tahu vertices dah. In order for you to do that, first of all you must establish what is the value of A adalah 8, B adalah 10. Ingat ni kuasa 2 Jadikan ni sama dengan kuasa 2 plus minus. Vertices kat sini, apakah titik nilai B kat atas ni? So maka kita ambil yang berubah adalah paksi, bukan paksi. Yang berubah adalah value Y yang berubah. Value Y yang berubah, nilai X sama je. Tetapi dia jadi 2 tambah B 10. Bila dah ada kat atas, kita ada kat bawah 1, 2 tolak 10. Maka dia akan jadi koordinat sini ialah 1, 12. Yang ni jadi 1, negatif 8. Okey, saya tulis balik. Vertices yang pertama adalah 1, 12. Satu lagi dekat 1, negatif 8. Dan kita ada elemen yang kita tak cari lagi, iaitu fokus. Fokus, kita perlu tahu nilai C. Dan nilai C diberi, okey. Again, kita ada persimpangan dilema kat sini ialah kita nak tahu, kita nak guna formula mana satu. Tapi ingat, dari saya dah bagi tips tadi, ialah kita nak cari C kuasa 2 C kuasa 2. Apa tolak apa? Yang besar lah tolak yang kecil sebab kita nak pastikan dia positif. Keyword saya nak ingat kat sini, nak bagi dia positif, tak nak negatif. Sebab kuasa 2 sentiasa positif. Tolak A kuasa 2. Jadi C kuasa 2 kat sini adalah 100 minus 64 becomes 36. Maka C merupakan tambah tolak 6. Bila dah tahu C is focus adalah C, kita dah tahu, kita boleh agak dengan tepat bahawa nilai koordinat di kacau. C sini ialah 1, sebab dia kekal pada major axis dia, 2 tambah 6. Yang fokus ini pula adalah 1, 2 tolak 6.
Maka fokus yang pertama kita akan dapat nilai 1, 2 tambah 6, 8. Satu lagi adalah 1, 2 tolak 6, negatif 4. Lagi sekali saya nak ulang, saya tahu korang bosan kalau saya ulang banyak kali. Center, focus, vertices berada pada major axis. Okay. Now, minor axis. Kita tahu nilai B. Nilai B pendek je. Tapi still kita boleh cari koordinat dia ialah yang berubah adalah value of X. Kali ni yang berubah value X. Nampak ni garisan ni, minor axis ni. Nilai B adalah 1. B berapa tadi? Nilai A. Minta maaf, saya tarik balik. Sorry. Reverse balik orang. Berkecamuk dengan AB. Okey. Yang berubah adalah paksi X. Maka yang berubah paksi X, anak saya kacau. Saya habiskan perkataan ni. 1 tambah nilai A iaitu 8. Value Y tidak berubah, dia 2. Dan yang ni, yang kiri pun sama. 1 tolak 8 yang kekal value Y. Jadi koordinat sini walaupun kita tak tahu term kat sini, mesti kita boleh tahu dia adalah 9, 2 dan ini merupakan 1 tolak 8, negatif 7, 2. Okay. Mungkin saya tak tanya soalan ni tapi penting untuk kita ingat nilai yang kat minor axis tu nak apply kat mana saya rasa. Okay. Center, focus, vertices. Kita nak tahu lepas ni adalah lattice rectum. Lattice rectum. Dan kali ni kita ada main formula lagi. Alamak. Tetapi ingat yang besar di bawah. Dan lattice rectum kat sini adalah panjang yang lalu titik F. Ini lattice rectumnya. Maka apakah formula dia tadi? Sebab kita nilai A kita tak tahu 8, 2 kali 8 kuasa 2, 64 per 100 jadilah 128 per 100. Korang carilah, mudahkanlah nilai dia dengan kalkulator. So 10 kan sir? Ya, 10. 10. Asal 10? Sebab dia B je kan? Ini formula ni adalah 2A kuasa 2 per B kuasa 2. B 10 per B sir. Per B. Oh, kuasa 2 pula. Okey, saya padam Thank you. Per B. Saya terkuasa 2. Right, saya padam balik. Thank you for realizing that. 2A kuasa lattice rectum adalah 2A kuasa 2 per B. Maka A adalah A kuasa 2 adalah kecil 64 per 10. Thank you. 128 per 10. Ini jadilah 12.8. Nak tinggal dalam nilai pecahan pun tak apa. Okey, ada lagi satu elemen yang kurang ditanya dalam elips ialah lattice rectum sesuai ialah directrix. Directrix ni sebenarnya senang kalau kamu nak kait daripada parabola, elips, lepas ni ada satu lagi hyperbola. Hyperbola pun ada directrix. Tetapi semua tu maksud lebih kurang definition dia sama. Cuma bentuk dia berbeza. So directrix kat sini dia selari dengan lattice rectum pada jarak ini. Yang ni saya tak mau tunjuklah sebab dah tak tahu nak tunjuk kat mana ni. Macam mana nak tunjuk? Sini jarak dia, directrix di pada Y sama dengan something. Yang ni pula directrix dia di atas Y sama dengan something.
Okey, saya kecilkan supaya kamu lihat. So ini secara kasarnya perbezaan elips. Yang A lebih besar dari B lebih besar dari A. Benda ni saya rasa penting sebab pemikiran sebegini akan membawa kepada hyperbola. Hyperbola pun dia ada main macam ni juga. Banyak lagi formula. Tetapi kamu kena umum tahu bahawa sebenarnya benda ni center, focus dengan directrix dia dan vertices, sorry saya terlepas vertices tadi. Center, focus, vertex dengan directrix dia satu line pada garisan, pada satu garisan yang sama. Okey. Saya ada soal. Allah. Saya biarkan terbuka begini. Ada soalan setakat ini. Saya harap dengan lepas ni penerangan saya ni kamu tak pening dengan formula. Okey, kita rehat 5 minit sebentar kalau tak ada soalan atau nak simpan dulu soalan tu. Kita tak jawab soalan hari ni yang untuk sekarang ni. Kita belajar teori dulu. Mungkin soalan kita akan bincang Tuesday depan. Saya akan buat semua latihan tutorial untuk letakkan jawapan. So tunggulah. Sebab saya pun akan buat soalan test kamu. Ala-ala saya buat tutorial tu, saya mana tahu ambil daripada contoh soalan tutorial tu saya jadikan kepada test. Saya cakap macam ni, mungkin lepas ni ramai nak buat tutorial. Saya mungkinlah akan ambil juga kan, ubah nilai ke apa. Soalan lebih kurang pusing-pusing pun sama, cuma tahu nak guna. Penting faham. Kita rehat 5 minit. Kita akan pergi ke hyperbola. Alright, 5 minutes. Boleh pergi. Saya minta maaf lah kalau ada yang tak makan lagi, pergilah makan dulu. Atau berehat sekejap, pergilah toilet dulu. Alright, kita akan sambung pada 3 suku.
Okey, kita kembali semula. Tiga suku. Alright. Hyperbole. Okey. Kita faham dulu dengan beberapa terminologi definisi hyperbole. Okey, hyperbole pun dia ada dua arah yang berbeza ya. Yang pertama sekali, kalau dia macam ni. Okey, kita faham dulu konsep kalau dia berada pada paksi X juga. Tapi centernya di mana? Centernya di, kali ni dia tak panggil major axis. Sebab dia ada satu side je. Orang panggil dia sebagai transverse axis. So semacam ellipse. Center, vertex, focus berada pada axis tersebut. So dalam kes ni kita panggil sebagai transverse axis. So this will be your transverse axis. So kamu bayangkan transverse axis ni macam major axis tadi Dia guna term lain. Untuk yang pendek, orang panggil dia sebagai conjugate axis. Tapi saya tak mau lukis sebab perlu tak lukis? Okay, tak payah dulu. Sebab saya nak tekankan yang transverse axis ni dulu. So, sekarang ni kamu boleh bayangkan sajalah, dia bukannya technically an inverse, bukannya lawan. Hyperbole ni dia kamu potong ellipse, kamu terbalikkan. Macam parabola pun ada. Parabola dia satu side. Hyperbola dia dua side dengan garisan jarak yang sama. Alright, sekarang ni kita pergi kepada lakaran center. Fokus di mana? Fokus selalu kat kawasan dalam lengkung. So kita akan berjumpa dulu dengan vertex. Dan ada vertex kanan dan kita ada vertex kiri. Dan sebelah vertex kali ini ialah fokus kanan dan fokus kiri. Dan kalau kita lakar hyperbole ni, hyperbole ke ellipse ke apa, dia akan sentuh vertices, dia bukannya sentuh fokus. Fokus sentiasa di dalam, okey. Ini kalau center dia ialah kosong-kosong. Kalau kosong-kosong lah senang nak nampak dulu.
Okey, saya ulang balik. Pada transverse axis ada center, ada vertices, ada focus, foci. Okey, dah siap benda ni, kita ada asymptote. Nak lukis asymptote, okey, dia nak senang juga kita kena lukislah juga sorry conjugate axis ni. Conjugate. Kamu boleh ibaratkan conjugate axis ni, ibarat saja, dia tak sama, macam minor axis. Dan daripada situ kita ada garisan asymptote. Asymptote dia tidak akan menyentuh warna lain. Asymptote dia tidak akan menyentuh. Dia akan lalu pada C tetapi tidak akan menyentuh lengkung tersebut. Hence the name asymptote. So kita tambahlah term baru kat sini. Dia ada directrix kat sini tapi dia tak lukis. Tapi directrix kat mana? Directrix di mana? Directrix dia akan, again, ingat konsep ni, focus V, directrix akan berada, tak ada colour. Colour apa? Biru juga saya ada colour lain. Semi directrix. Lawan kepada fokus adalah garisan directrix. Alright, faham dulu yang ni. Dan persamaan dia pun ada dua, student sekalian. Okey, ni pun satu perkara juga kalau nak ingat. Ingat yang memanjang pada x-axis dulu. Maka formula yang diberi, standard equation dia ialah x squared, semua minus x squared. Again, ni kalau center kosong-kosong. Kalau center HK, HK dia akan jadi tolak. Saya buka siap, tengok sekejap. Saya buka ni pun nak berhati-hati supaya saya tak salah ajar. Dia sentiasa tolak. Okey. Mana tadi? Ni. Jadi x tolak h squared per a squared minus y squared tolak k squared per b squared. Alright. Dalam kes ini, dia tak kisah mana A besar, mana B besar. Dia tak ada kisah itu. Semua sentiasa kena lebih positif. Itu yang penting. Dia tak ada kes besar kecil. Sekarang ni dia main dengan palsi X dengan Y. Yang berubah adalah, kalau kamu tengok sebelah-sebelah adalah 1 dengan negatif 1. 1 kalau di palsi X, kalau transverse axis dia di palsi X, dan kalau transverse axis dia pada palsi Y, selari dengan palsi Y, dia negatif 1. Alright. So kita balik kepada kasar, balik kepada beberapa peringatan definisi kat sini. Alright. Pertama kita mulakan dengan center. Okay, center senang. Always easiest. Alamak. Okay. Kita sentiasa kena ada nilai center. Jadi saya bagi contoh. X tolak 0 kuasa 2 per tolak Y tolak 0 kuasa 2 per A kuasa 2. Saya kena letak nilai kat sini. A kalau letaklah apa tu, boleh ke saya tengok? Boleh je mana-mana sebenarnya. Ambillah nilai A 9, 3. Yang ni katakan B adalah 4, 16. So saya assign kat sini A adalah 3, B adalah 4. Sama dengan, sebab dia pada paksi selari paksi X sama dengan 1. Itu je beza dia. Kalau hyperbol lah.
Okey, formula yang untuk kita tahu, sekarang kita dah tahu vertices, katakan sini adalah kosong, color biru balik, color hijau, hijau. Katakan sini kosong, seterusnya ialah kita akan sampai dulu pada vertices. Dan vertices adalah pada paksi X sama dia adalah A, kalau atas dia B. So kosong, jarak C dengan B sini adalah 3 tambah 3 nilai A tersebut. Dan bila ada tambah kanan, dia ada tolak kiri, tolak 3. So coordinate for V, ruang, saya nak ruang, mana ruang? Okay, center dalam case example yang saya bagi, 0, V vertices ada 2, satu adalah 3, 0, satu lagi pula adalah negatif 3, 0. Alright. Kemudian, bagaimanakah dengan F? F pula kita main dengan nilai C. So C kita kena cari kat sini sebab kita tak tahu lagi nilai C berapa. Maka formula yang diberi dalam kes ni bukannya tolak, adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau kamu tengok balik dengan konsep ellipse tolak, ini tambah. Dan formula ni applicable for both of the cases. Kalau main tolak dia ada arah, kalau main tambah tak kisah, dia sama. So C kuasa 2 sama A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dalam kes ini adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. C kuasa 2 adalah 5 kuasa 2, yakni 25. Maka C adalah tambah tolak 5. Jadi F fokus kamu kat sini adalah 0, 0 tambah 5, 0. Satu lagi adalah 0 tolak 5, 0. Beres. Jadilah mudahkan 5, 0 dan negatif 5, 0. Yang berubah hanya value X. Okey, sekarang kita dah settle dan kita nak pergi kepada formula asymptot. Asymptot dia ada beza untuk dua-dua kes. So kita fokus dulu pada kes ini. Bahaya juga ni kalau confuse. Okey, saya double check. Asymptot tidak berbeza yang direction dan directrix. So kita fokus yang ni dulu. Okey, asymptot nilai dia adalah Y sama dengan dia. Okey, asymptot ni dia adalah garis lurus. Maka garis lurus kita selalunya Y jadi main variable. Y sama dengan plus minus something. Dalam kes ini adalah plus minus B over AX. Now you have your asymptot will be B ialah 4 per 3x plus minus. Okey, persamaan asymptot. Plus minus dia ada kiri kanan, sebab tu dia plus dengan minus, kecurunan positif dan kecurunan negatif. So y sama dengan 4 per 3x. Directrix ialah yang garisan kuning ni. Directrix dia ada beza untuk kes yang mana dia berada pada transverse axis selari dengan paksi X, dia adalah garisan X tambah tolak A kuasa 2 over C. Maka dalam kes ni ialah A adalah 3 kuasa 2 9 per C 5 kuasa 2. Jadilah 9 per 20. C lagi, kuasa 2 lagi, sorry selalu tertambah kuasa 2 kat bawah. So 3 kuasa 2 per 5 sama dengan
9/5 tambah tolak sebab dia dua arah. Dalam pemikiran masing-masing sentiasa terapkan nak cari nilai A, B, dia ada hubungan dengan C, A, B, C. Sentiasa ada daripada start daripada bulatan. Okey, last kali ialah lectus rectum. Dan lectus rectum kita nak cari panjang. Di mana lectus rectum dekat parabola ni? Ialah pada garisan yang selari dan menyentuh focus point. Ini adalah lectus rectum LR, saya tulis LR. Dan formula yang diberi adalah 2B kuasa 2 per A. Jadi jadi 2 per 9 per 4 kuasa 2 per A tak ada. Jadi 2 kali 16 per 3. Jadilah 32 per 3. Alright. Okay, asas dia fahami konsep semua komponen yang berada dalam parabola. Okay, kita pergi terus. Nilai HK berubah lepas ni saya KV dulu mungkin sebab saya mesti nak masuk kepada parametric equation juga. Kita cuba tengok kalau case dia negatif 1. Okey, untuk case negatif 1 cuba kita tengok apa yang berubah. Yang berubah nanti adalah pertama sekali yang paling besar adalah color line please, purple, ungu. Okey, ungu. Pada formula asas dia akan jadi negatif 1. Okey, saja saya nak bagi nampak dulu. Kemudian yang berubah adalah perubahan value pada vertices dan juga foci. Berubah vertices, berubah foci. Sebab dia pada paksi tunjang pada paksi Y kali ini. Directrix berubah, asymptote kekal ya. Yang berubah adalah directrix nanti dan juga lattice rectum. Okey, so kita imbas lalu dulu sebab kalau tak jadi panjang sangat kuliah ni. Seimbas lalu dulu. Okey. Kali ini kalau dia pada paksi Y. Okey, saya so transverse axis dia ialah pada garis ini. Okey, dan pada transverse axis ini adalah nilai center, kamu akan ada center kamu. Center and then the vertices of course dan juga titik fokus. Dan hyperbola di atas akan menyentuh titik V dan cermin dia balik V dan juga F. Okey. At this point mungkin ada yang dah nampak manakah directrix, manakah asymptote dan manakah juga adalah lattice rectum. Kamu boleh mula lakar balik sendiri, boleh nampak kalau kamu lukis balik. Dan memang kamu disarankan untuk lukis pun lattice rectum, and the asymptote is the line that will never touch the curve of hyperbola. Saya ni buta warna, tak tahu nak main colour sangat sorry geng-geng perempuan. Nanti kamu bagi cantik directrix, kita dah tahu kat mana. Directrix ialah yang selari dengan lattice rectum. Okay, so they will be directrix. Color balik ungu, ini adalah asymptote. Okay, saya nak lagi buat latihan tapi memandangkan video Mary Intan dah ada, tengok dulu. Selasa depan kita akan bincang semua soalan tutorial berkenaan conic section daripada
bulatan sampai bulatan, parabola, ellipse dan juga hyperbola. Saya bukan kata saya tak ajar, saya nak ajar lagi. Saya nak buat latihan pun. Tapi sebab saya tengok masa dah 3.30. Boleh tak kita skip sekejap, boleh sambung tengok. Lepas ni kalau ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Okey, peringatan mesra ya. Lepas ni kalau ada soalan, minta tanya dalam group terus sebab nak benefit ramai orang, nak bagi faedah kepada ramai orang. Ramai kawan-kawan kamu yang rajin sebenarnya yang bertanya personal dengan saya. Bukan saya tak mau jawab. Kalau saya jawab, kamu saja yang faham. Kalau kamu tanya dalam group, kawan-kamu pun akan faham, insyaAllah. Dan mungkin kawan-kamu pun boleh tolong jawab bagi pihak saya. Okey? Alright. Kita pergi ke parametric equation sekejap. Yang ni senang sikit bahagian yang pertama ni lah. Okey. Cuci muka sekejap. 1 minit je. 1 minit je. Kita mula balik. Notage sorter. Mana nak tengok select normal. Oh tak boleh. Saya nak nampak. Oh ni besar sangat. Nombor balik dulu. Okey. Okey, refresh diri masing-masing. Kita dah pergi chapter baru yang agak senang sebenarnya. Okey, 15 saat lagi. Okey, kita cuba habis pukul 5 ya. Sebab kalau lama sangat pun kamu sukar nak masuk. Saya pun kalau belajar pun tak boleh lama-lama, kena banyak break juga. Ada mesej ke? Sorry sir, it's okay. Boleh. It's okay. Ada kawan kamu tak dapat hadir. Ramai juga kawan-kawan kamu ni dengan yelah budak UMP yang lain sambil kerja kesian. Masa belajar kamu tak dapat, bukan kata tak boleh kerja, tapi saya kesian. Maksudnya ekonomi memang teruk lah ni. Alright. Enough about chat. Sorry saya lari sekejap. Parametric equation. Tengok sekejap muka kamu ada tak lagi? Semua ada lagi kan? Okey. Okey, parametric equation ya. Okey, kita masuk fundamental dulu, parametric equation. Okey, sekarang ni selalunya garis lurus ke garis lengkung. Kita ada dua paksi, X dengan Y. Tetapi kali ni persamaan itu diwakilkan sebagai bentuk function yang boleh berubah. Maka ada satu variable yang diperkenalkan kat sini ialah t. Jadi equation ini bukannya equation mudah. Y sama dengan ax plus c, y sama dengan ax squared plus bx plus c, bukan. Dia y sama dengan sum function. Y sama dengan sum function. Katakan kita letaklah at. Dia bukannya y sama dengan ax dah, plus something. Dia tak ada coefficient c kat situ. Dia jadi function. This will be a function. Okay. Dan dia nak represent x kat sini, dia perlu another function. Dan x selalunya diwakilkan dalam sebutan
T. Sebab tu dia G kat sini, F dengan G, function function saya rasa kamu dah belajar daripada basic math sebelum ni. So tak ada masalah daripada situ. So kita pergi straight kepada okay, nota ni menarik. Kita start dengan soalan dulu. Okay, kita layan je. Ada dua cara untuk menyelesaikan atau kita nak plot parametric equation ni. Yang pertama menggunakan kaedah plotting. Saya tunjuk. Dia ada dua cara, plotting. Yang kedua adalah eliminating T. Dia bergantung pada soalan. Ada setengah soalan dia tak sesuai guna plotting. Ada setengah soalan dia sesuai. So ada dua, plotting dan kedua adalah eliminate T. Eliminate T. Okay, ingat dua kaedah ni kamu kena mahir. Tapi saya rasa plotting tak ada masalah. Plotting dia just plotting. Yang eliminate T. Alright. Right now, you are given this form of parametric equation. X sama dengan T. Y sama dengan 2T tolak 3. Okay, kosong. T menjadi variable pemangkin parameter T kat sini. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kita kalau nak lakarkan Y sama dengan X directly tak boleh. Tak boleh. Selalunya Y dalam sebutan X tapi dia dalam sebutan parameter T. Jadi kalau dalam kes ni dia cakap 0 sampai 4 for T. Logically kamu letaklah T, buat dalam bentuk table. Kita ada tiga sebutan, ada dua sebutan tapi dengan satu parameter T. Ini kita start parameter dulu. So X, Y. T disuruh mula 0, 1, 2, 3, 4 dan nilai X dia dalam kes ni adalah sama dengan T. Tetapi student sekalian, X ni boleh dijadikan dengan pelbagai bentuk T. Dia boleh jadi 2T, boleh jadi square root of T, boleh jadi T kuasa 2 dan lain-lain. So kita akan mula dengan yang mudah dulu. Dia kata X sama dengan T. X ni sebenarnya kena kontrol dengan sebutan T lah. Jadi sebab X sama dengan T, kita letaklah 0, 1, 2, 3, 4 sebab nilainya sama. Dan apakah nilai Y? Y ni saya bagi cadangan lah kepada you all. Kalau saya buat soalan dalam sini, saya suka guna kaedah eliminating T sebab saya nak dalam sebutan X. So dalam kes ni sebab T sama dengan X, jadi kita gantilah 2X tolak 3. Saya tulis X clear balik. Sebab nanti kamu nak kena plot nanti, lukis garisan equation tersebut, kamu kena berpandukan Y sama dengan X ini, bukannya T. Okay, ini yang kamu akan sketch nanti. Alright, so dalam kes ni, sebab X sama dengan T, maka Y sama dengan 2X tolak 3 juga. So kamu gunalah pengiraan kamu, gantilah nilai Y kat dalam ni. 2 tolak 3 negatif 1, 4 tolak 3 1, 6 tolak 3 3, 8 tolak 3 5. Alright. Dan bila ada ini, selalunya soalan akan suruh lukis. Okay, by plotting XY tau. X dengan Y bukannya T. Ulang suara. Alright, jadi Y sama dengan 2X tolak 3 menggunakan pengetahuan daripada chapter 1. Yang mana chapter 1 dan juga basic math kamu at this point boleh lakar dah. X sama dengan 0, X1, 2, 3, 4. Jadi 0, bila 0, negatif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So yang pertama di sini. Bila X1 dia jadi negatif 1. Bila 2 dia di 1. Kalau 3 dia berada pada 3. Dan juga kalau 4 kita habiskanlah. 4, 2 kali 4, 8, 8 tolak 5, 3, 5. 5 kat sini. Dia jadilah garisan
lurus. Tembak tak kena pula. Alright, dia jadi adalah garisan lurus. Y sama dengan 2x tolak 3. Okey, untuk kes ni senang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya saya ulang, tahu nilai x sama dengan berapa, kita gantikan x dalam sebutan t. So kita masukkan balik ke dalam persamaan y. Okey, saya ulang. Komponen utama nak jawab parametric equation ialah biru. Kita kena tahu nilai x kita ni berapa dan y ni of course lah dalam sebutan t. Tapi saya tak bagi saya itu kurang penting berbanding yang purple color ni. Sebab kita kena plot dalam bentuk y sama dengan sebutan x. Alright? Ini yang penting. Ini gunakan kaedah plotting. Nampak bila plotting saya letaklah nilai yang bintang-bintang ni. Inilah plotting. Right? Sekarang ni kita pergi ke contoh yang lain sikit. Ada tak yang susah sikit? Okay, ni x sama dengan t, so senang. Alright, ni x sama dengan t juga, masih senang. Alright, ini yang menarik sikit. Okay, saya ambil contoh yang mana nilai x dia jadi lain. X sama dengan square root t. Y sama dengan t tolak 1. Alright, by using eliminating the parameter 3 t, dia cakap eliminate. Tetapi macam saya cakap, ini dalam sebutan y, t yang ni. Sekarang ni kita dah tahu komponen pertama ialah kita tahu x sama dengan sebutan apa. Tapi kalau kita nak plot tu, dia dalam sebutan x. Jadi kita kena tukar y ni jadi berapa? Y sama dengan, oh dia kata t tolak 1. Tak boleh. Jadi t ni sama dengan berapa? Jadi kita tukar daripada mana-mana. Ada setengah orang dia kuasa 2 kan, ada setengah orang dia maintain kan. Tapi kalau dalam kes ni t sama dengan x kuasa 2. Cari t tu berapa? Jadi sekarang ni kita dah tahu dah t adalah x kuasa 2 tolak 1. Kaedah ni dinamakan kita eliminate parameter t. Kita eliminate, kita gantikan dengan nilai x tu. Jadi kita sebenarnya kena lakarkan y sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Ini yang kamu kena sketch. So antara benda yang mungkin menguji pemikiran kamu ialah kita kena cari dulu, ganti dulu nilai t tu dengan nilai x dan bergantung pada soalan lah. Okay, saya tunjuk dulu seimbas lalu, nanti kita study balik pelan-pelan, boleh tengok media video Intan juga dan kita akan bincang lagi lah. Tetapi poin saya sekarang ni ialah kita kena tukarkan ke dalam ini. Okay, saya bagi contoh lain untuk kamu. Ni susah dah, ni boleh tapi kamu kena ingat trigo. Saya nak buka tutorial sekejap. Saya akan mulakan dengan ni dulu sebelum saya masuk trigo kalau ada masa. Trigo, saya kena share juga nantilah kalau trigo, identity trigo tu supaya kamu ingat. Trigo kamu belajar dalam basic math actually. Alright, saya okay, saya present balik. Okay. Okay. Nampak ya skrin saya? Alright. Pertama sekali kita tunggu ambil soalan yang pertama yang mana dia lain sikit daripada yang lain, ialah x sama dengan 3t tolak 5, y sama dengan 2t tambah
Okey, sekarang ni poin utama kita kena sketch y dalam sebutan x something. Yang ni yang kita kena tukar. Jadi macam mana kita nak tahu y sama dengan x berapa? So normally kamu akan t sama dengan, jadikan dia penyebut, jadi x tambah 5 per 3. Y sama dengan 2 T tambah 1, maka masukkanlah nilai T di dalam ini, jadi X tambah 5 per 3 tambah 1. Okay, saya ulang. Soalan ni dia bagi kamu X 3T tolak 5 dan Y sama dengan 2T tambah 1. Jadi kamu kena present Y itu, express Y itu in form of X. Jadi daripada nilai T yang telah ditukarkan daripada persamaan X ini, kita masukkan T ini ke dalam nilai persamaan Y ini balik. Jadilah ini adalah 2T tambah 1. Inilah dalam sebutan X. So as Y equals to, kamu boleh biarkan dalam bentuk ni, 2X tambah 5 per 3 plus 1. Kamu kena melakar lah. Alright. Okay. X, Y. Kalau nak guna kaedah plotting lah. Tapi bila nak plot ni mudah lah kalau ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi berapakah nilai Y? 7 per 3. 1 tambah 5, 6, 6 kali 2, 12 per 3, 4. Tambah 1. Ada kalkulator tak? Ada kalkulator. Tidak, saya ada kalkulator. Okay, saya dapat check. Okay, T equals to X plus 5 per 3. X plus 5 per 3, 2 kali 2. Okay, kosong. Kosong tambah 5, 2 kali 5, 10 per 3 tambah 1. Jadi 13 per 3. 1 tambah 5, 6. 6 kali 2, 12 per 3. 4. Tambah 1, 5. 2 campur 5, 7. 7 kali 2, 14 per 3. 17 per 3. 3 campur 5, 8. 8 kali 2, 16. 16 per 3. Jadi 19 per 3. 4 tambah 5, 9. 9 kali 2, 18 per 3. 6, 6 tambah 1, 7. Alright. So bila dah ada nanti kamu kena plot dalam X, Y ni. Ni sebab dia adalah persamaan garis lurus juga. So nanti kita plotkan ke dalam saya tak buatlah sekarang dulu. Saya nak tunjuk dulu macam mana kita nak tukar. Plotting bukan masalah lah. Right? Okay, tengok sementara lalu. Recap balik. Okay. B kita dah buat tadi technically X sama dengan square root of T. So izinkan saya pergi ke skip ke C kejap So X sama dengan nilai sikit lah 1 tambah T. Y sama dengan 5 tolak 2T. Alright. Boleh tak cuba buat sekejap? Kalau ada student yang tolong bagi tahu saya apakah equation Y dalam sebutan X. Cuba cari je. Senang dia ni. It's okay. Ada yang dah dapat? Boleh bagi tahu jawapan please? Saya nak tengok ada yang student yang dapat. Tolong tahan saya sikit lagi.
Nanti Selasa depan kita pergi ke Trigo, tapi yang senang ni tolong boleh jawab dulu. Oh ada yang bagi tahu ikut chat, sorry. Saya tak tengok chat awak. Mana chat jawapan dia. Oh ada ramai dah jawab, thank you. Ahmad Fahmi, soalan mana? Alright, sekejap. Y sama dengan 5 tolak 2 X tolak 1, thank you. Alright, saya double check jawapan kamu. Alright. So normally apa yang Afiq, Afnan dengan Atikah buat ni ialah dia akan cari T dalam sebutan apa dulu. So T sama dengan X tolak 1, maka masuklah 5 tolak 2 X tolak 1. Mudahkan ya. Saya tengok dalam ni okey. Alright. Kalau boleh kita nak plot, kalau dalam kes ni kalau saya susah sikit, saya akan dalam sebutan X, kalau saya akan mudahkan tambah 2. So jadilah negatif 2X tambah 2 tambah 5 tambah 7. So saya tahulah nanti Y sama dengan negatif 2X plus 7. Saya boleh bagi gambaran lah, dia pintas dekat 7, dia ada keturunan negatif 2 di belah kiri. Kalau saya akan habiskan sampai equation tersebut. Okay, very good. 3 orang yang contribute ni. Cuba kita tengok contoh lain. Alright. Soalan ni dia lebih kurang main yang sama je. Kita ambil yang mencabar sikit lah. Soalan last, saya janji soalan last. Betul dah kamu, ada yang pergi soalan rumah apa semua. Okay, boleh tak kita cuba soalan ini? Saya tuliskan soalan dia adalah soalan 2D Okay, where X equals to square root of T plus 1 and Y is very simple, Y equals to 2 minus T. Okay, ingat azam kita ialah azam pula and target kita Y sama dengan apa dalam sebutan X. Okay, ni soalan last cuba jawab. Nanti saya double check jawapan kamu. Okay, kali ni saya standby tengok chat kamu. Okay, come on guys. Wah, Mirahwani dah dapat X kuasa 2 tambah 3. Sekejap. Negatif X kuasa 2 tambah 3 dijawab di situ. 3 tolak X kuasa 2. Mana satu ni? Tak apa. Is Danish bagi 3 tolak X kuasa 2. Fahmi dia tak mudahkan. Tapi bukan tak boleh tak mudahkan, tapi nanti dia tak nampak bentuk, itu je. Kalau dia menyenangkan kamu nak lukis nanti, teruskan Alright, so saya dah check jawapan. Kamu cari T, yang ni dia banyak main conversion sikit. Jadi square root of T plus 1 equals to X. So T plus 1 equals to X squared. So T will be X squared minus 1. So masuk balik dalam persamaannya, Y sama dengan 2 tolak X kuasa 2 tolak 1, 2 tolak X kuasa 2 tambah 1, bentuk dia ialah negatif X kuasa 2 tambah 3. Tahniah. Saya rasa hampir semua betul. Itu menunjukkan algebra student saya ni okey lah. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 3. Saya cuba
bagi idea kepada kamu kenapa kadang-kadang saya suka dalam bentuk ini. Okay, sekarang ni kalau kamu nak plot quadratic function, dia dalam bentuk apa yang ni? Kalau saya sketch hudu-hudu, dia bentuk masam, bentuk melengkung ke bawah, kuadratik melengkung ke bawah, negatif, dan dia pintas pada 3. So pada titik X kosong, bila kosong dia pada 3. Itu yang saya tahulah, dia mesti menyentuh sini. Sekarang ni kamu boleh guna yang 1, 2, 3 tu boleh, bolehlah kalau nak guna X, Y. So X kalau kosong dia 3, kalau dia 1, negatif 1 tambah 3, negatif 1 tambah 3, negatif 1 tambah 3, 2. Kalau negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1 tambah 3, 2. Kalau 2, negatif 4 tambah 3, 2, negatif 4 tambah 3. Kalau 3, negatif 9, negatif 9, negatif 9 tambah 3, negatif 6. So, kalau ke kiri pun sama, dia akan bila Y kosong dia jadi berapa? Y kosong 3, kosong 3. Sekejap, saya saja nak mempuaskan hati saya. Kalau Y kosong, dia akan jadi 2 tempat. Dia jadi persamaan ni. Y sama dengan kosong. Kosong sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3. X kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. Dia bertimpang pada plus minus square root 3. So lebih kurang macam ni. Kita lakarkan, dia bentuk masam kat sini. Alright. Lepas ni bila kamu nak buat parametric equation, trigonometri kalau tak faham delete dulu. Kalau trigonometri tak faham yang ni nanti sin cos apa, saya akan sambung pada hari Selasa, jangan risau. So hari Selasa ni kita sambung balik trigo dan kita bincang tutorial connect session. Sebab nanti kamu punya test yang mana saya akan buat soalan tu, saya cadang masuk confirm sampai parametric equation. So daripada chapter 1 sampai keseluruhan parametric equation confirm masuk. Dengar So yang untuk chapter 3 saya KIV dulu. Sama ada sempat tak untuk saya masukkan, wajar tak untuk saya masukkan. Kalau tak masukkan, saya akan masukkan pada quiz nanti. So selamat menjawab untuk soalan selain trigo. Kalau trigo nak jawab dulu, jawablah, silakan, tak ada masalah. Tetapi sebab saya tak nak ambil terlalu banyak masa kamu, lepas ni kita dah 2 jam dah, terpudah nanti kepala kamu. Kita habiskan kat sini. Kita bincang tutorial sambung parametric equation. Hari Selasa depan kita buat lagi sesi macam ni Kita buat lagi sesi macam ni dan tengok video media intan pada masa yang sama. Self learning as well, tapi Selasa depan kita kelas macam ni. Tutorial kita bincang. Ada apa-apa yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup sesi ini? Saya bagi masa 1 minit kalau ada. Kelas malam student saya subjek lain cakap saya tak beli ke PS5. Saya rasa student saya beli dulu kalau PS5. Siapa dah beli, tanya siapa dah dapat beli. Mana tahu ada yang nak kerja pasal nak beli PS5. Wow, selamatlah, dah sold out Alright, just chit-chat. Saya assume lah sebab semua diam ni, saya doakan semua faham lah bahagian terminologi, bahagian ellipse dengan hyperbola. Dia banyak sangat nak kena ingat dan tahu cara guna. Untuk parametric equation, saya recap, very simple one. You have x in the terms of t, y dalam sebutan t, dan kita kena tukarkan x dalam t ke dalam sebutan x, maka kamu boleh jawab y sama dengan x something. Tetapi jangan lupa, lepas kamu berjaya tukar tu, semua dapat buat tadi, semua seronok dapat buat. Tapi jangan lupa kamu kena sketch, kamu kena lukis. So bila dapat tukar, lukis terus. Soalan confirm melukis. Sehingga berjumpa lagi.
sesi yang okey hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bye. Selamat hujung minggu. Hujung minggu, bye. Okay. Assalamualaikum, sir. Okay.